Episod kali ini dibawakan khas oleh Sani Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya? Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. Selamat menonton ya guys. Tapi yang menakutkan, saya belum buka gate, saya tengok makcik kat situ tengah tengok saya. Hai, kita jumpa lagi dalam Puaka dan ini Puaka Special kerana besok kita semua sambut ulang tahun pula, tahun baru 2021. Dan untuk episod kali ini, saya tak seorang, saya bertiga. Saya bawa semua orang kuat saya. Orang kuat saya. Saya ada Najib Soiman, pelakon. Saya ada kawan baru Khairul dan juga Ustaz Pak Lee yang selalu di belakang kamera. Sekarang saya bawa dia kemari. Saya panggil dia. Okey, terima kasih semua kerana hadir. Okey, hari ini kita seperti biasalah kita share pasal cerita seram sebab mungkin semua dah tak keluar kan rumah betul. Sekarang ni malas nak keluar, kita dengar pula kita punya experience, personal experience. So siapa nak mulakan dulu? Kisah-kisah seram. Kita tanya Ustaz dululah. Tak adalah, kita ambil yang orang yang lebih muda. Okey, kita boleh pas-pas gini sampai 1 jam. Boleh. Okey, Najib. Okey. Tak tahulah cerita dia seram atau tidak, tapi bagi saya kejadian ni saya ingat sampai sekarang lah. Dia berlaku bukan kat Singapura tapi kat luar negeri lah. Waktu tu saya bekerja di Napoli, Italia atau Naples lah dia panggil tempat Maradona lah. So kami diberi satu hotel untuk tinggal. Jadi satu bilik tu saya dengan kawan saya 2 orang. Saya panggil dia Man lah, senang. Okay, saya dengan Man. Jadi Man ni satu malam tu dia pada waktu tu kita pakai Skype. Kan? Pasal dia nak berbual dengan orang rumah dia. Orang rumah kat Singapura. Jadi dia tengah Skype. Dalam hotel tu bilik dia kecil. Jadi ni katil, depan katil tu ada meja. Means kat lunjuk kaki tu ada meja lah kat ujung. Jadi dia duduk situ menghadap tembok. Saya menghadap dia menghadap komputer kat tembok. Jadi dia tengah Skype. Jadi bila tengah Skype dengan orang rumah dia tu, tiba-tiba orang rumah dia yang pekik. Dia pekik, Man! Siapa tu Man? Man, siapa tu Man? Yang Man ni pula pusing tengok saya. Yang kat belakang Najib lah kan. Dia bilang, bukan Man, tu siapa tu Man? Dia bergaduh dah laki bini. Najib lah kan, dia cakap. Saya bilang, saya pun tengok. Asal, orang rumah kau asal? Dia tanya siapa, aku bilang kau. Kau ni macam bergaduh. Orang rumah dia dah macam bising-bising. You better tell me, who is that? Who's that? Sekali sampai last sekali, orang rumah dia sampai mengamuk. Never mind Man, tomorrow I talk to you. Lepas tu dia keluar dari Skype. Jadi saya dengan Man pun macam, apakah mana orang rumah kau ni? Kan? Tadi okey, tak tahu berbual marah-marah, tanya gini-gini. Okey, kita pun tak fikir apa-apa, kita dah penat. Lepas tu duduk tidur. Besoknya dia call. Dia call, rupanya apa yang jadi, time dia tengah Skype tu, kan, apa yang dia nampak, ada orang tua. Orang tua, ini cerita orang tua Mak Saleh lah. Italian ni lah. Cara orang rumah dia describe tu, orang tua Mak Saleh, time dia tengah Skype tu, orang tua tu masuk kat depan kamera. Dekat belakang ke apa? Tak, betul-betul kat tepi si Man ni lah. Miss Man tengah Skype, dia terus masuk macam tengok siapa kat dalam. Dia tengok orang rumah dia. So itu yang buat orang rumah dia terpekik-pekik. Man, siapa tu Man, tengok siapa tu Man. Tapi bila kita pula kat situ tak ada apa-apa. Kita tak nampak apa-apa kan. So itu yang buat peristiwa tu sampai sekarang saya tak boleh lupa. Bagi saya, Mak Saleh pun ada dia punya hantu dia kan. Selalu kita orang Melayu lah, kita berhantu lah. Dia ada macam-macam nama kan. Tapi ni hantu Mak Saleh je. Kan? Dekat Itali lagi. Jadi bagi saya, benda ni wujud lah. Kalau kita belajar, kita tahu ni semua jin ya Ustaz kan. Jadi dia boleh menyerupai sesiapa saja kan. Jadi itulah pengalaman bagi saya. Nak cakap kelakar tak kelakar, nak cakap seram tak seram, tak tahu macam nak explain, tapi hantu Mak Saleh babe. Cakap pasal ni kan, ada orang cakap pasal apa macam seram-seram, benda seram ni ada tak boleh capture orang cakap tak apa lah, tapi ada orang cakap boleh dapat rakam dan ni pula live dia keluar gini. Macam ni Ustaz, benda ni actually
Dia actually ada yang sebahagian kita boleh tangkap dengan kamera, ada yang tak boleh. All depends on the makhluk dia itself, yang whether dia nak menunjukkan diri dia ataupun tidak. Tapi ketika dia menunjukkan diri, dia telah keluar daripada fitrah daripada seorang jin. Kita panggil sebagai seorang lah. Sebagai seorang jin, maknanya bila dia menunjukkan diri, dia dah keluar dari fitrah tersebut. Dan itu perbuatan maksiat, itu perbuatan dosa. Bagi dia? Yes, bagi dia sendiri. Disebabkan manusia dan jin dua-duanya kena ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya pahala, adanya kebajikan dan ada juga kemaksiatan. Dengar tu. Dia panggil-panggil gini sekali. Betul. Tapi tu dia menampakkan dirinya untuk orang lain, orang yang di dalam tu, bukan yang kita kat situ. Tak nampak Ustaz. Dia maknanya mengganggu. Mesti ganggu sana, bukan ganggu kita kan. Okay. Khairul nak cerita? Ni berbuku-buku dia ada. Dia buku kan? Oi. Actually bukan dulu cerita dulu tu, ke? bukan apa. Actually saya kena sihir. Oh, okay. So currently tu still defending myself lah. Okay. Kenapa tu? Tahu tak kenapa disihir? We know who did it and cause of it so we know lah. Because of marriage. Okay. Selalu macam gitu kalau wedding, kalau orang dalam perkahwinan ni mesti ada yang mengganggu. Kadang-kadang saya pernah dengar cerita, maaf kalau saya ganggu, dah habis? Oh, dah habis. Pendek betul lah cerita dia. Dia pendek dan padat. Pendek dan padat. Sebelum saya cerita, saya nak bagi tahu anda semua, kita tak ada 25 minit ataupun setengah jam. Kita akan adakan untuk malam special ni. Mungkin kalau cerita interesting sampai 1 jam ataupun kurang daripada 1 jam. Asal macam macam tak ada cerita nak berbual kan. InsyaAllah ada cerita kita boleh sharekan. Ni balik pada yang pasal perkahwinan ni semua, ada pula saya dengar cerita daripada seorang kawan tu. Yang herannya, bila orang mendirikan rumah tangga ada persetujuan daripada kedua-dua belah pihak. Tetapi tak macam mana pun, bila dah mendirikan rumah tangga, dah semua dah settle semua, ada pula bahagian sana yang cuba untuk sihir isteri atau suaminya. Kan? Jadi, apa perasaan diorang tu? Kenapa diorang buat macam tu? Kalau tak suka, siang-siang cakaplah, no, aku tak setuju. Kan? Tapi kenapa dah start baru nak porak-perandakan kebahagiaan anak diorang sendiri? Ini soalan untuk saya ke? Ya, kenapa? I mean macam, yelah, selalunya macam, yelah. Dia, manusia memang macam gitulah. Okay. Memang manusia memang macam gitu. Kadang-kadang memang diorang nak menyakiti hati orang tersebut dengan cara macam gitu. Maknanya dah bernikah dulu dan lain-lainnya, baru dia akan rasa lebih perit lagi, lebih sakit lagi. Dibandingkan mungkin daripada awal sebelum nikah, mereka melarang dulu, itu masih okey-okey lagi. Tapi bila dah rasa benci, dah rasa dendam, mungkin ada macam, nanti kalau kau kahwin ni, siaplah kau. Mungkin ada yang seperti itu kan, tak puas hati dan lain-lainnya. Tapi itulah manusia. Ada sebahagian manusia memang ada hati yang begitu benci kepada orang lain sehingga sanggup untuk melakukan apa sahaja demi kebaikan dirinya sendiri. Yang penting kepuasan diri dia sendiri. So cakap pasal sihir ni pula, sorry saya cakap berapa banyak. Maklumlah program dia sendiri. So sebelum kan nak selamatkan keadaan. Mungkin ada yang kurang. Sebab kita buat ni semua secara tak langsung, tak ada plan-plan Yes. Ni, ni dah December ni, end of December. Besok dah New Year ni. Saya nak recall balik daripada first episode sampailah ke episode sekarang ni. Saya pilih top 5 ke top 6 ke yang the best untuk saya punya personal cerita. Mungkin yang dia dah tahu, kita recap balik Cakap pasal sihir, saya pun pernah kena sihir. Tu terpulanglah yang nak sihir tu, saya maafkan. Tapi sihir ini kata orang tu macam, yelah, kita ni talent seni. Lepas tu ada orang cemburukan kita, jadi dia sihir untuk kita ni duduk kat rumah, jadi dia boleh dapat job dan nama dia naik dan sekian. Tapi untuk lalui sihir ni, melalui fasa merana ni, memang bukan senang. Sebab mula saya tak tahu yang saya ni kena buat. Memang tak tahu, sampai orang dah tegur. Orang tegur cakap, kau ni dah lain macam. Aku tengok kau lain macam apa? Kau macam sakit. Taklah aku okey, tengah syuting ni. Okey, aku okey. Okey, tak apa. Tapi lepas tu satu part tu pula, bila saya tengah jalan kat shopping center nak pergi ke location syuting, ada makcik-pakcik cakap, Suzari, di mana syuting? Okey. Saya tengah syuting lepas tu. Second season. Sikit lepas tu dia cakap, awak sihat? Alhamdulillah sihat. Kita nampak awak kat TV, awak cakap awak sakit jantung. Saya rasa awak tak sakit jantung lah.
ada sakit lain lah. Saya cakap, tak apalah, terima kasih tu saya jalan. Tu satu. Lepas tu pula pelakon veteran kita sendiri, Mak Pon Nisa Bacik pun cakap bila time tu saya masih lawan tau, saya diam je. Saya tak cakap pasal siapa. Lepas tu satu part tu bila after dinner, bila makan, dah bangun, so nak macam orang tarik nak terjatuh. So selamat dapatkan kursi. Tu cakap, alamak. So cakap dengan Mak Pon dengan Kak Nurihan, makeup artist, cakap, alamak, can we go back to the location? Ya kan nak jalan-jalan lepas tu kan. I don't feel good cakap tu. Jom balik sebab dah macam tuk semua kan. Okay, bila balik dalam lift tu Mak Pon cakap apa tau? Suzari, kita ni artis. Okay, kalau kita berbual dengan orang stranger ke apa, jangan tengok mata dia bila berbual. Sebab kadang-kadang orang ni boleh transfer benda apa-apa daripada mata dia. Maaf Mak Pon berbual time tu apa-apa pun saya buat bodoh. Dia masuk sini, keluar sini. Sebab saya dah macam tak tentu arah ni. Yalah dulu, yalah tak tahu apa kan. So buat bodoh sampai kan keluar A&E banyak kali. Kan, satu part tu bila saya dah okey. Orang asyik cakap, pergilah berubat. Sebab ada grasshopper semua kat rumah. So dah itu terus okeylah pergi berubat. Dah pergi berubat gini-gini. Saya pun mula tak suka berubat. Saya, tak nak ni macam pakai hitam lah, asap-asap ni semua. Cakap bukan tu, banyak movie sangat tengok. So bila dah pergi, okey, dia cakap, okey, gini sekian. Okey, awak amalkan sekian. So from there, yalah, ini bagi saya, personally bagi saya, terima kasih pada yang menghantar ataupun yang gini. Mungkin niat awak lain, tapi bagi saya take it positif. Sebab ini adalah satu peringatan untuk saya. Sebab kita lupa pada yang memberi rezeki tu. Kadang kita terlalu sibuk. So ini peringatannya. Jadi daripada itu, alhamdulillah. Dan untuk awak yang kat rumah tu, yang sedang menonton mungkin, jangan apa-apa, saya maafkan awak. Awak boleh relax. Ikhlas. Ya. Ustaz, macam mana? Ada cerita apa? Tak ada juga. Ustaz ni bagus. Kalau untuk diri saya sendiri, alhamdulillah. Belum ada cerita untuk daripada pengalaman saya sendiri. Apa kata saya ingatkan apa yang berlaku pada Ustaz? Saya boleh baca ni Ustaz ni. Macam betul. Yalah kalau nampak tak lah. Tapi kalau pasal video tu mungkin semua orang tahu. Yang ada. Yes. Itulah paling. So yang masa tu saya tengah live. IG live. Masa tu bulan Ramadan tak silap. Dengan Ustaz bulan Ramadan dengan Ustaz Tamliha. Jadi bila tengah live tu kita cerita tentang waktu ruqyah. So waktu itu saya ada ruqyah kat daerah Bedok North. So bila tengah cerita gitu, and exactly memang tak ada, bila tengah ruqyah kat Bedok North tu, memang bila tengah ruqyah makcik ni ataupun so-called nenek ni memang dia sambil ruqyah tu dia ketawa-ketawa. Oh, okey. Dia sambil ketawa-ketawa sambil dia mempermainkan bacaan-bacaan. Maknanya bila kita baca ayat kursi macam Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dia sambil tepuk-tepuk begitu. Kemudian ketika dibacakan Al-Fatihah, kemudian the part yang macam so-called macam seram sikit is bila tengah baca Bismillahirrahmanirrahim, dia pergi kat muka, kemudian bilang apa? Bacalah. Baca. Aku tak akan keluar, aku baca. Dia depan muka macam gitu. Kadang rasa geram tu kadang geram juga kan. Tapi makcik orang, jadi kita tak boleh buat apa-apa lah. So bila tengah cerita dalam live tu, bila exactly tengah cerita, tengah duduk sebelah dengan makcik tu, sekali tak dalam live tu memang saya dengar ada orang tengah ketawa. And dalam situasi tersebut, all my family semua kat dalam bilik. Tak ada satu orang pun tak living room. So bila my wife watch that live, she straight away turn and tengok whether my kids ada kat luar ke tak. But my kids are inside with her, dalam bilik. So itu yang macam daripada mana suara ni. Dan suara tu dia betul-betul macam ketawa exactly yang nenek tu ketawa. So sampai sekarang lah tak tahu jawapan dia daripada Ustaz Tamliha he himself pun tak tahu, daripada saya pun wallahualam pun tak tahu. Mungkin sedang nonton sekarang ni, mungkin apa yang kita berbual tu dah lama dia punya entry kan. Okey, saya ada kat sini. Bila anda dah start duduk sebelah makcik, exactly sebelah tu anda baca. Asal kita tahu. Bila anda dah start duduk sebelah makcik, exactly sebelah tu anda baca. Asal kita tahu. You dapat, dia ada extra on top of the first part, then dia ada Itulah dia video klip Ustaz bila berlive dengan Ustaz Tam. Ada suara ketawa-ketawa. Ya, happy. Kelakar aku dia tengok. Kelakar Najib Okey.
Najib, ada cerita lain Najib? Tadi cerita tentang Ustaz baca ayat lepas tu dipersendakan. Yes. Saya ada satu cerita tentang ni, tapi yang terjadi pada makcik saya. Situasi agak sama tapi berbeza sikit. Waktu tu makcik saya dia tinggal kat Yishun lah. Yishun Ring Road tak salah. Depan Khatib MRT. So dia tengah masak kat dapur. Malam lah, lepas maghrib ke mungkin. Lepas maghrib. Tengah masak. Tak tahu anak dia keluar. Lari, bilang, ibu ke mama ada perempuan dalam bilik. So mak dia bilang, ada perempuan? Siapa? Bilang, ada got girl inside the room. So mak dia pergi. Sekali betul lah, ada satu kakak ni kat situ tengah ketawa-ketawa macam mungkin macam gitu lah. Jadi di sini makcik saya dah baca-baca macam awak cakap tadi. Dia dah baca-baca benda tu ketawakan lagi. Macam tu saya teringat pasal cakap dipersendakan ayat-ayat Quran ni. Dan lepas tu dia dah ketawa-ketawa, lepas tu baru dia macam hilang lah. Jadi cerita ni bersambung. Lepas ni jadi makcik saya pergi macam berobat. Jadi saya bila berobat tu saya ada. Saya ikut tu jam kat Johor lah. Kecil-kecil, saya masih kecil lagi lah. Macam I think maybe 6 or set 1 gitu. So saya ikut berobat. Jumpa dia punya tukang ubat lah. Dari situ saya nampak yang tukang berobat ni dia keep on changing karakter. Macam kita berlakon tukar-tukar karakter kan. Betul. Dia kejap-kejap jadi konon putih konon ledang. Kejap lagi dia jadi macam orang tua. Habis kejap lagi dia berbual Arab. Konon share daripada Arab. Dia macam panggil orang ni datang. Tuan ni kereta keluar ni satu orang datang kan. Saya masih ingat lagi. So saya pada waktu masih kecil saya perhatikan aja tukang ubat ni kan. Tu dia berubah-ubah. At last dia panggil benda ni yang konon kakak tu datang masuk badan dia. So sama mengilai. Habis tanya. Dapat tahu dia kononnya, saya tak tahu betul atau tidak, peliharaan. Di gelaran dia saya ingat lagi. Diorang panggil dia Pontianak Sunda. Sunda. Pernah dengar Ustaz? Sunda is part of Indonesia punya, one of the Indonesia punya bahasa Sunda. Biasanya ada kat Bogor, Bandung. Dan dia dipelihara oleh jiran makcik saya. Dia tinggal pun daerah situ. Dia setakat menyinggah mungkin. Jadi saya ingat ni cerita dia macam itu. Bila Ustaz cakap ayat-ayat begini kan dipersendakan. Jadi saya continue habiskan. Saya pernah jumpa lah, bertanya dengan orang yang berubat juga. Kenapa bila kita baca ayat Quran, benda ni mempersendakan? Kan? Satu sebabnya yang dia bilang, mungkin bacaan kita tu tak betul. Kita terlalu kelang kabut hingga mungkin tak betul lah, kurang tepat. Dan ada contohnya katanya ayat kursi mungkin. Ada cara-caranya untuk kita baca untuk melawan benda-benda gini. Jadi apa yang saya ingat, saya berkongsi boleh tak tahu betul atau tidak. Pada waktu orang tu cakap ayat kursi itu dipecahkan pada 8 kali berhenti. Dan setiap berhentinya ada senafas. Senafas, Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum. Tak nafas. La ta'udzu sinatu wala. Itu macam lah sampai habis, sampai kat wala yauduhu tu diulang-ulang. Wala yauduhu sampai benda tu akan terbakar dan hilang. Tu saya tanya, ada cerita tak sebalik? Ada cerita tak sebalik ni? Dia ceritakan macam tak tahu nanti saya tanya ustaz sama ada benda ni ada ke tidak. Cerita di Baghdad dulu yang seorang pengembara mencari tempat tidur untuk bermalam kat satu kampung ni, dan orang kampung ni dia nak duduk satu rumah ni. Dia bilang rumah tu kosong kan. Tak apa saya tinggal. Orang kampung tak kasih. Rumah tu tak boleh, rumah tu berantu. Tapi dia tak apa, saya nak satu hari dia bermalam. So bila dia tak kisah kata kau lah kan, kau degil, dia bermalam pada malam tu. Jadi bila dia tidur malam tu, dia diganggu oleh seorang jin macam Ustaz cakap. Dan pada waktu dia membaca ayat kursi dengan cara-cara yang begini, dan paginya bila dia bangun, sebelah tempat tidur dia ada bekas terbakar. Dan bila dia tanya apa bekas terbakar ni, malaikat menjawab itulah jin ifrit yang telah kau bakar dengan bacaan ayat kursi itu. Itu betul Ustaz cerita ni? Wallahualam. Mungkin disebabkan oleh kekurangan ilmu saya, wallahualam mungkin ada cerita seperti itu. Tapi memang disebut pun kehebatan daripada ayat kursi memang sangat dahsyat sekali. Dia bukan hanya minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas diri kita, tapi also dengan kita punya family ataupun kita punya surroundings lah. Especially dia punya last part tu, wala yauduhu hifzuhuma.
So in basic ruqyah pun kita akan ulang-ulang 3 sampai 7 kali. Wala ya'uduhu hifzuhuma wala ya'uduhu hifzuhuma terus. Jadi betul lah 14 ni diulang-ulang. Yes, memang true. 3 kali. Saya buat Bagus lah dia dapat saya amalkan confirmation. macam gitu. Saya sama makan gitu juga. Sama juga. Sama. Cuma kali ni ada ustaz. Jadi kita betul aku nak confirm. sahih kan? Betul. Ya, confirmation. Yes, true. Okay. Hairul? To me, my experience like you so, I don't expect it. First of all, my wife yang kena dulu. Dia kena sampuk dulu, then my friend try to clean her lah. Lepas tu, every night sebelum maghrib saya demam panas. Okay. Tapi tak demam. Rasa macam Bila my wife try to touch me, see, you tak demam apa? Oh, you rasa demam tapi temperature tak demam ah? Tak demam. Then at one point, tengah message dengan kawan, dalam bilik tengah message dengan kawan, sekali ambil gambar selfie kan, send ni. Then my friend Selfie dalam bilik selfie tengah baring ni, tengah lemah ni, selfie. So my friend cakap, dia nampak gambar, this is not you. Same. Oh. Bila saya selfie, saya tak selfie lah. Sudah same. Tak selfie lah. Maksudnya orang yang tengok kau Yes. kan bilang, kau sakit lah. Okay. This is not you dia cakap. Tu yang panggil Ustaz Fad datang. Dahsyat sampaikan apa tau, ingat balik bila pergi hospital A&E malam, doktor cakap apa tau, okay, you don't think of anything, I'm just gonna buat appointment dengan siapa tau, psychiatrist. Orang suka-suka ke apa ke malam pergi A&E suka-suka bayar-bayar mahal macam itu nak jumpa psychiatrist. So itulah macam benda-benda yang kita kan orang kan tak faham. Betul kan. Okay, sekarang kita cerita tu bab sihir Dia dah masuk bab sihir tadi. kan banyak ada lagi. Sihir actually aku ada experience tapi makcik. Okey, boleh. Makcik pada waktu tu saya masih kecil juga, secondary school. Makcik saya ni dia tinggal sama dengan saya untuk sementara lah. Jadi dia kasih dia satu bilik masa bedroom tu, laki bini untuk tinggal. Makcik saya, dulu saya tinggal di Bedok North. Tak payah cakap blok lah, nanti orang blok dia marah pula sekarang kan. Satu blok kejar. Daerah Bedok North dekat dengan senang lah cakap. Okey, jadi makcik dengan pakcik saya ni, diorang kerjanya jualan. Jadi balik sama malam 2-3 pagi. Satu hari tu dia balik, macam cakap tadi kena sampuk. Orang kita panggil kena sampuk lah. Kena sampuk, mengilai apa, meronta apa semua kan. Dan benda tu akan jadi tiap-tiap malam. Okey. Dia balik semua akan, tiap kali dia balik nanti dah tidur, kita tengah tidur tak tahu, kecoh lah. Dah mengilai dah apa nak keluar rumah. Dan saya masih ingat makcik saya seorang, saya, arwah bapak saya dengan pakcik saya husbandnya, to pin her down susah Ustaz. Padahal kita 3 lelaki dah Ustaz. Nak jatuhkan satu wanita ni punyalah susah. Dia tenaga betulnya kuat. Dah macam bukan makcik saya lah, terus terang cakap. Dah lah makcik saya tu jangan, rambut dia gerbang panjangnya kan. Orang lama-lama kan. Saya tak boleh lupa lah tu experience. Dan yang paling saya tak boleh lupa, saya kat rumah tu tengah tengok wrestling. Tu zaman-zaman wrestling WWF ni time. Malam 11 lebih gitu, masih tengok wrestling. Sekali orang ketuk pintu, saya buka, saya nampak makcik saya. Masuk buka, tu jalan, dia dah masuk bilik. Saya tengok kan, asal makcik aku macam ni tak berbual, tak apa kan. Tutup pintu. Tak sampai 1 minit Ustaz, lagi satu ketuk. Saya buka, makcik saya. Cuma macam tak tahu macam cakap tadi baru aku buka. Tapi yang menakutkan, saya belum buka gate, saya tengok makcik kat situ tengah tengok saya. Tu tengah tengok saya, ini makcik saya, ini yang berbual. Cepatlah buka, aku nak masuk. Saya tengok tu tengah tengok saya Ustaz. Mana satu makcik aku ni, masih budak-budak kan. Tapi tak nak, saya buka je. Tapi dah pada waktu tu saya keliru. Dia bukan takut, dia keliru. Saya masih muda, saya keliru. Apa ada 2 makcik aku kan. Buka, okay, dia masuk, pusing dah tak ada. Bila makcik saya masuk, benda tu dah tak ada. Lagi satu punya occasion,
Ni masih period dia kena sampuk makcik saya ceritakan. Telefon bunyi. Dia angkat telefon. Dan dalam telefon tu suara dia juga. So dia macam terkejut lah. Tanya kau siapa? Aku ni nama makcik saya, tak nak mention lah. Contohnya aku Siti. Makcik saya Siti, dia Siti. Kau siapa ni? Aku Siti. Aku Siti. Dia cakap, tak, aku Siti. Gaduh lah pula. Ambil lah nama Siti lah. Kono ambil lah kan. So itu satu. Experience ni dah lama. Dia macam kadang-kadang baik. Lepas tu nanti berapa bulan lagi kena lagi ustaz. So macam kadang dia balik pagi kat bawah blok dah nampak benda-benda gini, nanti start lah. So saya daripada kecil mengalami benda macam gini lah. Orang kena sampuk. Itu makcik saya sendiri. Dan itulah ustaz, apa penyebab seseorang itu dia boleh continuously kena benda-benda gini. Walaupun dah berobat, dah baik, kena lagi. Dah berobat, dah baik. Dan mungkin saya masih ingat kecil-kecil orang cakap, oh pasal makcik kau ni berniaga, jualan laris, orang banyak dengki, banyak tak suka. Mungkin itu satu sebab. Dan apa kita boleh buat untuk adakan pendinding diri untuk kita-kita yang berniaga ni semua. Itu satu perkongsian lah. For the first thing is, kalau seorang tu kena sihir, bukan orang yang kena sihir tu je akan kena tau. So dia punya family yang tinggal dalam rumah tu akan kena sekali. Dia boleh mimpi, ataupun yang family lain pun boleh kena sampuk also kan. So the first thing yang apa yang saya selalu nasihatkan saya punya pesakit ataupun yang biasa saya ruqyahkan is selalu ada pendinding diri. Jangan terlalu mengharapkan kepada peruqyah. Sebab apa? Kita peruqyah, kita hanya membantu untuk keluarkan sihir tersebut ataupun jin tersebut. Tapi yang kuasa adalah Allah Subhanahu Wa Taala. So kita hanya bantu saja. Tapi from pesakit punya part also kena main peranan yang besar. Which is dia sendiri kena jaga solat dia, kena tambahkan lagi dia punya puasa dia, kemudian dia punya solat-solat sunnah dia kena tambahkan lagi, kemudian zikir-zikirnya, bacaan Al-Quran, solat tahajud, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala perlindungan. Itu yang sebaik-baiknya perlindungan. So daripada kita peruqyah, kita tak boleh macam pagarkan diri dia, kemudian tak boleh ada benda yang masuk lagi. Tak. It's all depends on the pesakit dia itself. Individual lah Ustaz. Yes, individual. Perbanyakkan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyakkan solat taubat. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala katakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa sahaja yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjukkan dia jalan keluar daripada apa pun masalah. So dia punya penting sini adalah ketakwaan. Bila cakap takwa, maknanya tambahkan lagi ibadah. Itu dia. Penting dia sendirilah kena sihir juga. True. Ni balik kepada yang sihir-sihir. Kita masih topik sihir, tak berganjak. Interesting sihir. Siapa pasal sihir ni? Okey, macam mana Ustaz? Kalau lah macam kat rumah ada orang kena sihir, lepas tu ada yang suka melepak-lepak, kata lepak ke mana kawan-kawan tu ada yang tersampuk. Apakah tips untuk kita-kita yang kurang mahir ni nak control that particular person? Okay. The first thing is whether kita boleh cari di antara sesiapa di antara kita yang mungkin berani sikit. Okay. Kalau yang berani sikit, kita boleh ajarkan tips bagaimana untuk menghadapi situasi yang seperti ini. So the first thing is cari orang yang mungkin bacaan dia bagus, bacaan Al-Quran dia bagus, ataupun orang yang mungkin rajin solatnya. So the first thing is kita selalu baca Al-Fatihah dulu. So, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala perlindungan dan minta Allah Subhanahu Wa Taala kekuasaannya untuk kita ruqyahkan orang tersebut. So ruqyah ni kadang-kadang kita dengar, oh ruqyah kan macam nanti ada asap, ada apa semua. Tak. It's very simple, very easy. The basic ruqyah, Fatihah, ayat kursi, 3 kul. So 5 surah ni kita baca all the way. Ini sudah cukup. Jadi nak all the way maknanya diulang-ulang. Ulang-ulang. Set by set, yes, by set by set. Tapi kalau lagi banyak set, of course dia punya efektif dia lebih lagi. Itu kena faham. So kita akan pegang di beberapa point, which is antaranya ubun-ubun. That's the first, ubun-ubun. Kemudian yang kedua adalah tengkuk belakang. Kemudian yang ketiga adalah di dada sebelah kiri. Kemudian yang keempat di perut. Tapi kalau nak tambah satu lagi pun boleh, di bahagian belakang, di bahagian apa kita panggil? Pinggang, tailbone tu. Tailbones, yes, tailbone. So sebab apa? Mereka masuk melalui tailbone.
Mereka masuk lalu telefon. Telefon Tu telefon baru dia akan straight away to the mind. So bila seseorang tu kena sampuk, jin tu akan control the mind where dia boleh dengar. Dia boleh dengar tapi dia tak boleh control the movement dia. Jin tak boleh control movement? Tak, manusia. Manusia tu. Manusia tu. Tapi jin yang akan control everything. So kita pegang di tempat yang poin-poin tadi, kemudian bacakan 5 surah tadi sebanyak mungkin. Lama-lama dia akan muntah. Bila dah muntah, itu akan menjadi suatu petanda yang baik. Ada juga yang muntah darah. Jangan takut kalau muntah darah. Disebabkan apa? Itu petanda yang lebih baik. Disebabkan apa? Dikatakan al-jin yajri baina damin insan. Maknanya jin ni dia berjalan dalam pembuluh darah manusia. So bila keluar ada darah, maknanya jin tu pun sendiri pun dah keluar. So very easy. Cuma masalah dia jangan takut. Ramai orang takut. Baru saya tahu pasal darah ni Ustaz. Pernah terjadi competition di Kibarat. Okay. Saya pada waktu tu sebagai tukang karut lah, orang cakap one of the frontman. Tak pasal-pasal Ustaz, dia cakap giliran kumpulan kita akan datang lah. Lagi 2, 3 kumpulan tu kita maintain. Tiba-tiba tengah duduk tengah tunggu, tahu saya sebab macam rasa sebab dan takut. Tak tahu pasal apa. Dah habis saya tak boleh berbual. Macam jam Ustaz. Macam kena lock. Jadi macam orang, budak-budak saya dah nampak, dia panggil orang untuk bantu lah. Yang datang tu orang Kelantan. Dia sebenarnya undangan sebagai judge. Seorang Kelantan ni datang, dia buat macam Ustaz cakap tadi, dia pegang dada saya sini. Saya ingat. Dia pegang dada saya, dia baca-baca apa. Sekejap lagi saya muntah darah. Macam batuk darah, bukan muntah darah banyak. Batuk darah. Dan lepas tu saya okey. Tapi sini saya merah lepas tu. Dalam merah ni macam 3-4 hari baru hilang. Jadi bila Ustaz cakap darah keluar dengan tadi ruqyah kat sini, kira kan apa yang orang Kelantan tu buat exactly apa yang Ustaz cakap ni lah. Betul tak? Ya, bukan exactly saya lah, tapi yang memang diajarkan dari Rasulullah SAW. Dia gunakan cara ni lah. Jadi ini ruqyah rupanya. Ini namanya ruqyah, yes, true. So basically semua orang boleh buat ruqyah, semua orang. It's whether nak buat ataupun tak nak buat. Itu je. Zairi boleh try ruqyah? InsyaAllah saya tadi. InsyaAllah. Saya yakin. Boleh insyaAllah. Nak kena ruqyah? Okay, kita terus dengan topik seterusnya. Topik lah pula. Kita buat asal seram pula. Okay. Top 2 saya lah kalau tu. Okay, dulu di rumah nenek. Kalau tengok TV mesti terlelap. Tidur biasalah kan. Terus selalu pesan dengan kakak saudara semua, lepas kau tidur, kejut. Kan? Tapi satu lepas tu bangunnya, semua dah gelap. Semua dah masuk bilik tidur. Okay, tak apalah. So saya tukar alih kepada kursi Pak Wang tu. Belakang dapur kat Tampines. Belakang dapur ini window koridor. Kebaring gini. Bantal tutup sini tu. Tiba-tiba terdengar burung. Cicak dulu. Cicak. Ya apa benda tu? Baik. Last sekali. Kan? Gecko. Lepas tu dah gitu macam Biji mas. Apa tu benda apa tu bunyi? Oh cicak. Mak aku cakap cicak. Okay fine. Sebab jarang dengar cicak kalau kat flat-flat tu. So tengah lipat-lipat terus bunyi kepak burung pula. Hai, burung siapa pula landing kat dapur? Dah malam pun boleh salah landing gitu kan. Apa diamkan lah. Diam. Terus tiba-tiba dulu kat orang suka kat dapur taruh langsir kan, bidai tu kan. Orang langgar. Okey, itu mungkin nenek saya, arwah nenek saya nak pergi toilet ke siapa nak pergi toilet. Sebab daripada living room kena benda tu kan, on lampu baru kan, kena so okey. Saya fikir kenapa lama-lama dah lamanya tak on lampu tu semua kan. So gitu bila fikir-fikir pasal takkan kencing dalam buang air dalam ni gelap. Dia fikir tengah fikir tahu apa jadi bantal kita lah ni bantal
Ni kepala, ni dah banyak space kan. Dia kerik daripada sini, dia kerik pelan-pelan sampai habis. Kau blue roma semua berdiri. Sebab tu sekarang macam tu. Tu rasa macam terbangun, pusing tengok dapur, terpekik. Mawa pekik. Terus apa, dia pagi masuk, saya masuk. Besoknya saya balik, tanya dengan nenek lah tu. Cakap, semalam gini, nampak gini. Lepas tu bunyi kelepak. Tak continue, not excited. Kelepak. Nanti apa, bunyi apa? Kelepak. Tahu tak tu apa? Apa? Fatimah Rockers. So, bila dah dengar cerita tu, bunyi kelepak tu, barulah saya tahu itu Fatimah Rockers. Tu tak apa. Lepas tu bila abang besar semua, NS semua kan, pergi makan kawan hari raya ni semua, malam balik, tengah tunggu lift. Kan lift kan macam ada blok-blok gitu-gitu kan, belok-belok kan. So bila sana pergi ke koridor lain lah. So tengah tunggu berbual, okey besok gini. Itu. Tak tengok sana, pusing. Kau buka pintu sekarang. Berlakon. Kau buka pintu sekarang. Gitu. Kau kenapa? Buka sekarang. Buka tu. Kau pasal? Kelepak. Sebab saya pernah cerita kat orang. Kau biar betul kelepak. Tu malam tu tidur rumah diorang. Hari raya. Tidur rumah diorang. So, lat beberapa hari, diorang tinggal tingkap tinggi lah. Diorang pula experience yang benda putih tu kat tingkap. Kau cakap, kau pergi pasal lah ni. Kau bawa kat rumah kita ke belah hutang kau. Macam tu cerita dia. Ni ada tak nampak penampakan Khairul macam ni? Nampak so far, for me I cannot see. But boleh macam rasa boleh macam nampak bayang-bayang tapi if you see another time you cannot see. Kelibat lah. So selalu bila time nak tidur like usually we will play games, nak penatkan mata kan. So my bed is facing the window. So bila tengah main game, tengok macam rasa macam ada orang tengok 4 tingkap. Tengok tak ada. Tengok tak ada. Even my wife also rasa gitu juga. Bila tanya dia, nampak tak ada orang tengok-tengok. Bila check tak ada orang pula kat luar. Tu gangguan biasalah. Tu biasa lah. Kelibat ni memang ada lah. Ni jin juga lah Ustaz. Kelibat yang kita cakap. Kelibat is jin itself. Jin itself. Dia akan cuba untuk mengganggu manusia dalam cara apapun, dalam bentuk apapun actually. Bentuk lain pun boleh. Kalau kucing gitu pun boleh kan? Kucing contohnya macam kucing hitam ataupun mungkin anjing yang hitam pun ada juga. Okey Ustaz. Seperti itu. Sekejap Saya pernah dengar apa ni. Tu je saya tengah buat research tentang jin. Tak salah dalam buku yang saya baca tu, jin kalau menyerupai sesuatu tu, dia ada kebanyakannya putih, albino. Dan ada tanda di satu macam tanda lah Ustaz, tak tahulah macam tanda di dahinya ke apa kan. Even manusia Ustaz katanya, kalau jin menyerupai jin Islam ke apa, kalau masuk masjid orang cakap selalunya orang tua yang dah beruban putih dan segalanya. Ada mengatakan kalau kita nak tahu jin Islam tu, dia akan masuk masjid subuh tu sebelum orang masuk. Dan ni research saya semua kongsilah. Betul atau tidak, ini setakat bacaan yang saya baca, bukan fakta yang mungkin Ustaz boleh kasih apa yang saya kongsi ni betul ke ataupun rekaan semata. Wallahualam. Saya pun kita pun tak boleh judge based on that je kan. Maknanya awal sekali yang masuk masjid ni confirm jin. Ni sekali besok ada pakcik yang baru masuk masjid untuk subuh-subuh tak kena halau ingatkan jin kan. Tapi wallahualam lah. Kemudian based on dia punya tanda pun tidak disebutkan dalam beberapa kitab-kitab Raqi, kitab-kitab ruqyah tidak disebutkan. Hanya biasanya disebutkan seperti binatang-binatang buas. Biasanya mereka akan menyerupai binatang-binatang buas ataupun bahkan kalau dalam sihir dia ada namanya pelesit ataupun dipanggil sebagai grasshopper. Itu di antara tanda-tandanya lah yang biasanya terjadi. Tapi selain daripada itu tidak disebutkan exactly binatang apa yang mereka akan menyerupai exactly. Okay, ni saya ada tips-tips macam selalunya kita baik malam kan. Baik malam nanti adalah orang cakap baik malam mesti adalah benda ikut masuk lah apa bla 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 bla. Ada tak tips-tips untuk kita semua yang selalu baik malam, apa yang kita harus lakukan sebelum kita masuk rumah? Yes, saya biasa ruqyah orang and biasa balik lambat. Kadang pukul 10, 11, even saya pernah balik pukul 2 pagi pasal ruqyah orang.
So ramai orang tanya, ni Ustaz, kalau ruqyah orang habis benda tu tak ikut balik ke? Saya bilang alhamdulillah tak. Jangan sampailah dia ikut balik. So apa yang saya selalu amalkan selalu. So bila daripada satu tempat tu nak pergi balik rumah, saya akan selalu play surah Ar-Rahman ataupun any ayat Al-Quran dalam kereta. So all the way saya akan dengarkan all the way. After that, bila saya dah sampai, daripada tempat yang saya turun tu sampai jalan ke rumah, terus baca ayat kursi, terus all the way. Dan bila di depan rumah tu, saya akan baca 3 kul, kemudian saya akan tiupkan ke telapak tangan saya, kemudian saya akan sapu ke seluruh badan. Mana yang saya boleh sampai, saya akan ni. Kemudian masuk rumah pun sama. Saya baca Assalamualaikum, kemudian saya akan tutup semua pintu ataupun nenggit dengan bacaan Bismillah. Sebab apa? Dalam hadis Nabi SAW ada katakan bahawasanya siapa sahaja yang menutup pintu kemudian ataupun dengan tingkap-tingkap dengan membaca asma Allah, iaitu dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka jin tidak akan boleh masuk ke rumah. So selalu amalkan macam itu. Dengan tu kawan-kawan semua, korang semua kau balik malam yang suka merayap tu semua, kau balik tu ingatlah, kita semua nak happy-happy, lepak-lepak, tapi kena ingatlah benda-benda yang harus kita ingat. Jadi kita amalkan, jadi taklah memudaratkan diri dan juga keluarga di rumah. Okey, ada apa lagi? Cerita banyak. Kalau kan nak boleh cerita. Boleh cerita. Boleh cerita. Ada satu, ni time saya dah kerja lah. Sama juga ada, rumah yang sama di Bedok North. Selalunya kalau saya balik malam, bawah blok saya kosong. Kalau dia antara kosong atau ramai, dia tak pernah ada 1 orang atau 2 orang. Ramai tu budak-budak blok main gitar ke apa kan. Kalau tidak kosong. Jadi saya dah park motor tu. Saya tengok kat bawah ada satu meja dam lah. Meja dam lama tu, yang bulat-bulat, kursi bulat tu. Ada 1 orang tengah duduk. Saya bilang, okey ada uncle lah mungkin. Terus dapat, sekali saya nak masuk, saya nampak uncle lah, macam uncle Cina, dari belakang. So saya belum nampak full, saya nampak dari belakang. Hati saya, apa orang tua ni buat seorang-seorang kan kat bawah. Saya jalan. Ingat nak tegur kan. Dah sampai dekat, kan macam kat sini, dekat sini je. Tegur, sekali dia begini Ustaz. Dia bergoyang. So saya tengok, apa ni uncle? Saya tengok, muka tak ada Ustaz. Tu yang, muka tak ada. Kita kan ada mata itu. Muka dia tak ada. Tangan dia kodong, kaki dia kodong. Tekan gini-gini. Alamak, aku cakap gini kan masih teringat. Kan? Tapi saya macam, astagfirullah, ni apa ni? Tu first time saya lari berdesut. Rumah saya tingkat 4. Saya ketuk pintu tingkat 5 Ustaz. Orang tu buka, saya masuk. Saya ingat rumah saya. Dia buka dia terus saya masuk. Sampai nasib itu jiran lah, kenal lah. Dia dah masuk dah, saya dah berpeluh, dah takut. Pasal setiap kali saya tutup mata terbayang. Macam kita takut, tapi kita pejam mata terbayang. Pada waktu tu dah tak teringat nak baca ayat, dah tak teringat apa. Dia ingat nak cabut dia. Kan cabut. Tapi saya masih ingat, tak ada tangan, kodong, kaki kodong, muka tak ada, tengah gini-gini. Kursi bulat tu, macam mana dia duduk stable pun aku tak tahu. Tak ada kaki, tak ada tangan. Tapi itu benda yang pada saya terperanjat lah. Lepas tu benda tu 1 blok tahu. Rupanya bila kita berbual share, ada yang pernah nampak sama. Bila diceritakan sama. Dia bilang, sama betul lah. Dia macam gini. Bedok North Bedok North. Tapi memang macam itu lah. Saya ruqyah pun 70% Bedok North. Bukan Reservoir, bukan Bedok South. Betul. Ni Bedok North. Rumah saya sebelah expressway je Ustaz. Mungkin orang-orang sana tahulah tempat ni dia quite popular. Kan? Ini bukan ada cerita Bedok North juga? Tak ada. Saya punya ada kamera. Jangan tak. Kamera kalang. Tapi ni Ustaz, dia kan jin lah kan? Of course lah. Yes. Semua untuk jin. So basically hantu macam hantu itu tak ada. Dia memang jin yang berbentuk. Orang Melayu kita yang cipta lah kan. Yes. Hantu. Jadi dia menyeberai. Tapi yalah macam gini. Terkejut aku. Muka tak ada weh. Okay. Tapi memang macam itu memang blank terus Blank. Nak baca apa pun tak ada. Terus terang cakap lah, tak ada apa pun kat kepala otak, nak cabut je. Betul. Nak selamatkan diri je. First time saya ruqyah pun gitu. First time saya try untuk ruqyah. Blank. Tak tahu macam mana nak start ayat kursi pun.
dah tak tahu, dia tinggal Allah gitu je. Ini boleh saya kongsi satu Kongsi. tentang sebutan. Okay. Sikit je boleh? Boleh. Continue. Kita banyak masa lagi. Bila dia cakap tentang sama macam ini, terjadi pada saya lagi satu kali. Tuan dah NS. Akademi lama Thomson. Jadi kita baru masuk. Baru bukan first intake. Kita intake yang baru masuk. Jadi selalu biasa malam tu budak-budak sini dah start kacau. Kan? Orang kacau-kacau gini-gini. Kasih takut-takutkan budak yang baru masuk ni lah. Jadi kita dah perasan. Memang ada yang buat macam pocong-pocong. Ada yang buat macam kakak-kakak gini takutkan budak-budak baru. Jadi saya perhatikan, saya dah nampak. Okay lah, layankan lah kan. Orang sini kacau kita kan. Layankan. Okay. Hari pertama lah. Masuk. Dia malam tu 2-3 pagi masih tak ada tidur. Kan suasana baru masuk camp. Baru dalam kan. Baru kenal each other. Pukul 2-3 pagi. Ada 3 orang belum tidur. Saya ada seorang budak India, satu budak Cina. Dia multiracial lah, cantik. Multiracial. Yang lain semua dah berengku. Dah penat kan. Ni 3 cantik, Melayu, Cina, India. Saya tengah baring. Yang ni Cina, India, maaf cakap lah. Orang tengah berbual kotor lah. Perkongsian yang agak kotor. Jadi tengah berbual, tahu-tahu ada pintu kita punya ni. Ketuk. Pada kita, ni sini start lagi lah. Orang confirm nak takutkan kita lagi lah. Jadi saya buat bodoh. Ni 2 Cina dan India pergi check. Orang pergi, saya buat bodoh. Saya masih baring tiarap gini kan. Tak boleh tidur first day. Sekali Ustaz, diorang lari ya Ustaz. Diorang lari masuk, diorang dah langgar saya. Diorang dah rempuh. Saya pun terkejut. What happened? Got mami. Mami. You go got mami. Saya dah nampak muka dua-dua. Dah pucat, dah berpeluh, dah apa dah. Saya dah nampak ni apa kejadian ni, 2 orang yang macam ni kan. Tak fikir apa-apa, saya bangun, saya pergi. Itu dah terbuka. Saya tengok kanan, kan kabus lah kan. Kan pukul 3 pagi nampak kabus. Bila saya boleh tunjuk saya pusing gini, kabus. Ni kan saya dah keluar bilik, tengok kabus. Sekali bila saya pusing balik sini, benda tu lah Ustaz, betul-betul sebelah saya. Macam kau cuba diri. Sebelah sini. Saya begini, saya pusing. Praktikal lah. Ni lah jarak dia. Tapi Ustaz, saya tak nampak dia muka dia apa. Benda ni dia tinggi sampai tak tahu sampai dah atas siling tu. Siling lah biasanya dia akan keluar lebih dari sini. Tapi ada bentuk lah. Bentuk lembaga lah. Pada waktu tu, masih. Saya macam saya nak baca ayat saya confident nak baca ayat. Tapi tahu apa keluar tak? Assalamualaikum. Betul macam ni cerita. Member-member kalau tengok ni budak-budak polis orang tahu ni cerita. Ni cerita kau popular lah. Si Denny pergi cakap Assalamualaikum. Jadi macam itu Mas. Kita nak baca kan, tapi yang keluar benda lain. Keluar Assalamualaikum tu saya dah tutup mata, dah takut menggigil. Kan? Macam saya cakap, lembaga tu ada betul, kita boleh rasa kat depan. Ni first time saya jumpa benda yang ni macam berapat. Yang terus tangkap tengkuk saya macam jam Ustaz. Diorang cakap macam tengkuk saya jadi keras. Saya tak boleh bergerak. Okay. Quite few minutes. Bila saya buka mata, benda tu dah tak ada. Bila benda tu dah tak ada, orang cakap lega kan? Tapi tak Ustaz, benda tu tak ada, lagi saya takut. Saya mula mencari. Pusing dah macam apa kan. Tutup pintu, masuk balik, saya tutup pintu. Saya rasa tak sampai lock. Saya terus lari balik. Tu 2 Cina dah Cina dengan Mama tu dah tutup, dah serubung. Saya pun join. Saya bantal ambil, terus tutup gini Ustaz. Terus tutup lah. Tapi tu lah, bila kita tutup, kita terbayang. Kita terbayang. Tu yang baru baca. Saya tak teringat. Cakap baca Allah. Sampai saya tertidur. Begitu dekat lah. Tapi Apa kau bawa terperanjat? Kau terperanjat kan? Tak lah. kadang orang cakap ni Dah terperanjat sendiri nak cek kawan. Kau terperanjat juga kan? ni apa Ustaz? Wallahualam, saya pun tak tahu. I mean, based on your cerita, memang of course seperti bayang-bayang dan kebanyakan ni kelibat-kelibat seperti itu ataupun bayang-bayang seperti itu, memang jin-jin ni memang mereka tinggi sebab usia mereka ni panjang. Daripada zaman Nabi Sulaiman AS pun sudah ada tentera jin, sudah ada jin.
Dan mereka pun tinggal di tempat mana kita tinggal actually. Orang lebih dulu hidup kat bumi ni kan. Yes. Kita. Dan kadang-kadang saya tanya, okey, kita percaya akan jin. Macam mana malaikat? Kenapa tak ada cerita-cerita tentang perjumpaan atau encounter with malaikat? Mereka pun kita harus percaya kewujudan malaikat tu sendiri kan. Betul. Tapi kalau orang-orang Melayu kita, apa-apa jumpa semua jin. Jin. Dan kadang-kadang mungkin malaikat kita tak tahu kan Ustaz. Betul tak? Wallahualam. Tapi kalau malaikat dia tidak akan memberikan kita perasaan yang begitu sampai sakit tengkuk ataupun itu beza dia. Dia akan merasakan ketenangan. Sebagaimana Rasulullah SAW pun pernah juga didatangi oleh malaikat Jibril AS, yang malaikat Jibril AS pun duduk di hadapan Rasulullah SAW, yang dilihat oleh para sahabat semua, yang mengajarkan tentang ataupun menasihati para sahabat tentang rukun Islam, rukun iman dan juga rukun ihsan. Dan semua mereka merasakan ketenangan di situ. Yang dorang belum tak tahu yang itu Jibril kan. Dia tak tahu malaikat Jibril. Maka mereka tanya pada Rasulullah SAW, siapa beliau? Maka Rasulullah SAW mengatakan beliau adalah malaikat Jibril. So it's a malaikat. So itu yang mereka merasakan ketenangan. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sakit di bahagian anggota tubuh dan lain-lain. Ni cakap pasal rasa-rasa ketenangan ni semua. Semua okey? Semua okey Okey, alhamdulillah. Saya yang rasa tak okey. Macam mana tempat ni okey Okey. Nak diruqyah ke? Tak ada. Jangan macam-macam. Sebenarnya tadi saya duduk diam je, kau semua perasan tadi duduk diam je. Perasan Aku pun tak nak check blind spot. Apa? Kenapa? Tak ada rasa lain aja. Tak tahu. Punya orang memang tak tahu rasa. Tapi entah mungkin paranoid lah atau banyak fikir ke apa. Rasa lain. Try to fight. Okay, tak apa. Kita buat bodoh. Hush. Cik Som cakap ilmu tepis. Pula kerja. Ini kena belajar. Kan? Macam ni namanya ilmu tepis. Ilmu tepis. Kau rasa lain? Dia je yang ajar. Cik Som yang ajar saya. Tapi mungkin lah secara psikologi kita menepis dan kita memberanikan diri. Kan? Tiap kali kita memberanikan diri, benda tu akan rasa takut juga. Kerana secara yang benarnya kita tahu, kalau ikut darajat, kita ciptaan manusia yang kata orang tu darajatnya lebih tinggi dengan para jin daripada para jin. Betul. Jadi bila kita berani, mereka siam sikit. True. Betul Ustaz? Betul. Dan satu lagi orang cakap kalau kita berbual pasal dia akan semua keliling kita. Betul tidak? Dia ada kadang-kadang macam seperti memanggil mereka ataupun memberikan perhatian pada mereka. Saya pernah balik kepada cerita yang saya dah cerita kat episod-episod lain. Bila kita tengah berbual pasal gini-gini, satu executive producer apa? Tak ada apa-apa. Satu executive producer tak adalah, main je. Satu executive producer tu berbual cakap, ceritakanlah semalam apa berlaku gini-gini. Budak tu diam je, tak nak. Lepas tu cakap, benda ni kat keliling kita. So sekarang ni saya rasa saya lemah semangat agaknya. Saya rasa lain. Kau take over boleh? Aku nak keluar kejap. Serius. Janganlah, duduk sini dulu. Jangan ke mana. Kita tahu macam padan muka kau nak buat program ni kan, padan muka kau dah lemah semangat. Allahu Akbar. Kita sebagai orang Islam kita tahu benda ni wujud. Dan mereka tinggal sama tempat yang kita, cuma berlainan dan kita tak dapat melihat mereka unless mereka nak menampakkan diri. Dan saya pernah ingat salah satu ustaz saya di Aljunied dulu mengatakan, kalau dalam kelas ni kita tengah mengajar, jin ada kat sini, sini ada, tu sebelah awak ada, kat atas ada, mana-mana dia ada. Dan mereka terlalu ramai, macam ustaz cakap dia dah hidup berapa ribu tahun kan, dan mereka wujud. Kita tengah berbual ni pun mereka ada yang mendengar. Ini satu perkongsian. Bukan untuk kata orang tu untuk mencari pasal atau gaduh. Ini perkongsian dan untuk ilmu untuk ramai. Jadi itulah. Apa? You okay or not? I'm okay. Really? You really? Saya ni lemah semangat orang. Okay. Saya pun lemah semangat. Saya penakut sebenarnya. Terus terang muka je fierce. Terus terang cerita-cerita tu aku tak suka tengok. Pasal hati aku mengigau. Ada orang tak suka. Terbawa mimpi mimpi. Saya terbawa-bawa. Saya bila menonton sesuatu filem tu, kita pelakon kita kadang-kadang terlalu mendalami sampai terikut-ikut. Tu pasal saya tak suka tengok. Nanti mengigau, tidur malam berbahasa orang lah apalah kan.
Tapi bila kita kena, rasa takut tu dia berubah menjadi marah. Dan marah tu yang buat saya berani. Dia convert kat situ. Best to do like that. Kadang-kadang maaf cakap lah. Masa kalau kena sampai geram, dia dah apa ayat-ayat tak keluar, dia keluar maki hamun. Aku perembat kau, aku jumpa aku mesti rembat kau muka. Sampai geram dia tu membantu. Kerana apa? Psikologi kita menjadi berani. Bila kita berani, seperti apa saya cakap tadi, mereka siam. Okay, kita cakap pasal topik lain pula. Topik pasal apa tu? Okey, yang selalu macam ibu-ibu mengandung kan, diorang selalu macam keluar selalu mak selalu pesan, okey kau keluar kau bawa benda tajam, kau bawa pisau gini-gini sebagai kau tu pendinding lah daripada tak diganggu oleh benda-benda kan. Adakah itu Tidak. benda yang bagus dipraktis? Tak. Benda-benda tajam bukan jin yang datang, polis datang. Kaki bergurau lah kan Ustaz ni. Apa beza Ustaz dengan cawan ni? Apa beza dia? Tak tahu, silakan. Ustaz ni pakai pandai pick up line. Saya nak cuba, saya tak tahu. Okey, kira macam mana? Apa bezanya Suzairi dengan cawan ni? Apa bezanya? Bezanya Kalau saya kosong, lepas semangat. Tak ada, okey. Kalau cawan ni boleh diisi dengan air. Saya boleh diisi Kalau awak dengan boleh diisi dengan cinta saya. apa kejadian? Dengan cinta, yalah. Begitulah. Gitulah dia. Okey, balik kepada topik Okey, seterusnya. so yang tadi tu jangan bawa benda-benda tajam apa semua, dia tidak dapat membantu pun. Okey. Yang bantu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sini apa yang kita boleh amalkan ada di antaranya membaca ayat kursi sebelum keluar rumah. Itu sebaik-baiknya lah. So selalu amalkan seperti itu, insya-Allah tidak akan diganggu oleh jin. So benda-benda macam ini dia akan panggil sebagai khurafat. Khurafat. Jadi jangan sampai gitu. Ada yang kadang-kadang ada orang yang jangan itu, dia kat depan rumah kat bahagian atas pintu, saya pernah nampak dia letak shoe horse, okey. Tapak kuda tu? Tapak kuda tu letakkan atas. Kemudian letakkan magnet dengan ada jaring ikan sekali kat dalam. Biar apa? Katanya biar kalau jin nak masuk dia akan sangkut kat dalam net tu. Ditarik oleh magnet. So benda-benda macam ini memang tak ada. Dan tidak wujud pun. So minta perlindungan hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman Rasulullah pun Rasulullah melarang kita menggunakan tangkal dan segalanya. Betul. Bagaimana pula dengan macam ada tu macam ada ayat-ayat macam triangle lah apa tu semua. Apa yang panggil? Wafak. Dia panggil sebagai wafak. Yes. Wafak ini pun ada juga banyak, kadang-kadang kedai makan pun ada. Sebagai pelaris. Sebagai pelaris. Kemudian ada yang wafak yang agar rumah tidak dimasuki oleh pencuri dan lain-lainnya. Saya pernah tanya dengan tukang kedai ni lah yang ada wafak tersebut, dia akan letak stiker tu. Saya bilang kalau saya tarik ini, awak rasa awak punya kedai ni ramai orang datang tak beli? Tak tahu nak jawab apa. Serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang berikan rezeki. Kalau memang makanan awak sedap, Allah Subhanahu Wa Taala izinkan orang untuk datang ke kedai. Itu kalau sedap pun, kalau Allah tak izinkan, tak akan datang juga. So sebagai pelaris ni, stiker-stiker untuk tampal tak perlukan itu. Itu pelaris Ustaz Macam mana pula dengan peniaga-peniaga yang macam tadi tu kan, yang makcik tu kan, macam nak protect dia punya bisnes tu, apa yang harus diorang lakukan daripada bisnes banyak orang tahu. Jadi jalan depan kedai nampak tutup padahal terbuka. So macam mana nak protect daripada benda-benda? Di antara cara-caranya adalah dengan kita pagar rumah ataupun pagar kedai tersebut. I think sudah saya ajarkan. Jadi cari air, kira botol, spray, kemudian isi dengan air, kemudian kita bacakan macam tadi Fatihah, ayat kursi, 3 kul. Sebanyak mungkin kalau boleh. Kemudian ditiupkan dalam air, kemudian kita spray the whole keliling kedai. Keliling kedai. Mulakan daripada pintu kedai dulu sampai ke pintu balik. Kejap, arah tawaf. Nak clearkan betul-betul Okey. Bila dah baca, berapa banyak kali set, tiup ke apa, ataupun bila sambil baca sambil yang tadi kita buat air tu jadi air ruqyah dulu. Okey. Sebelum sebelum tu kita buat air ruqyah dulu. So bila tengah spray tu baca ayat kursi. All the way. Terus anti clockwise arah tawaf. Sekali saja sudah cukup.
Itu dia. Jadi semua tips-tips berguna daripada Pagar Ustaz, rumah pun boleh, macam Pagar itu. rumah boleh. Pagar kedai pun boleh. Yes. Ya, selalunya kita dengar, kau pagar rumah kau, tapi tak tahu macam mana. Ni Ustaz so terangkan simple. Yes. simple, free. Very simple. Tips. Kadang-kadang orang panggil just to ajarkan tu benda je. Padahal it's very simple. So, semua orang boleh buat. Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul. Dah, Settle the kettle. Settle. Dekat. Habis satu lagi tu kalau macam anak-anak macam tiba-tiba menangis, melalak, kau nak pergi hotel ke jalan-jalan tiba-tiba dia menangis. Ada orang cakap macam dia boleh nampak something sebab tu terganggu. So macam mana kita nak redakan suasana dan protect baby kita? Of course, the thing is apa yang saya selalu buat bila pergi hotel ke, pergi chalet ke, pergi mana kan. Kalau nak menginap sana, saya akan bawa spray botol untuk pagar. Second thing, saya akan bawa MP3 Quran player. Play je all the way. So akan play gitu je lah. So malam tu insya-Allah tenang. Tengok semua kat rumah, kalau Ustaz sendiri yang Ustaz pun rukiahkan orang, tapi kat dalam rumah ke mana saya tetap mainkan ayat-ayat suci. Jadi saya rasa you also harus ambil tip ni untuk dipraktiskan. Taruhlah sampai mulai sekarang ke, main apa-apa kat YouTube ke apa, daripada tengok apa-apa benda tu, main ayat Quran. Setiap malam jadikan dia lullaby. Cik nampak? Lullaby, cik orang putih. Nah, sambil-sambil kita mendengar pun. Ya. Kita Betul. mendapat. Hafal lah. Daripada yang nak belajar ayat kursi tak tahu ke apa gitu, daripada tu pelan-pelan, kau praktis lagu nyanyi, tiba-tiba boleh dapat dengar kan. Sekejap 2-3 hari. InsyaAllah kalau you all praktis mainkan lagu ayat mainkan ayat apa ni? Ayat kursi, dapatlah hafal satu hari nanti. InsyaAllah. Okay. Hairul nak cakap apa? Mungkin pengalaman. Pengalaman. Bila disihir tu. Nak tahu juga kan. Rasanya macam cakap mungkin yang demam tu salah satunya. Salah satunya demam. Yang mengganggu, yang betul-betul rasa sihir ni geram aku kena macam Ada ni. sakit kat bahagian badan. Shoulder Sini, blade. my tengkuk Tengkuk. dengan sini kaki. My hand, Pehanya bawah. perut yang bawah sini. Dia bisa ke apa? Dia macam cramp but it's not cramp. Sengal-sengal gitu tangkap But it's worse than sengal lah. Dia macam kena cocok-cocok. Cocok, yes. Kan? Cocok-cocok. Biasanya And akan you seperti itu. every selalu time dah nak solat punya timing ni, you feel agitated. Dia macam melarang kau boleh jangan solat lah. Dia kacang kau I did. Memang saya sekarang belum sembahyang 5 waktu lah. I did try to pray once. Dan tengah sembahyang ni, lali benda tengah bunyi benda gedebang. Itu pun nak gangguan lah. Jadi you don't solat. Yalah, itu yang diorang nak. Diorang nak kita jangan solat. Kan? Lawan apa? Kena lawan. Saya ada time buat je. Sebelum menutup puaka ni, jangan puakakan diri anda itu saja. Bukan apa, maksud saya sama-sama lah kita doakan untuk kawan kita kat sini. InsyaAllah. Okay. Dan satu lagi, ada lagi yang selain pada mengganggu benda tu lagi. Sebab apa tahu, salah satu kawan tu, dia pun ada juga macam gini gangguan. Bila dia nak solat, telekung dia tarik. Habis ni dia telekung tarik. Tu kira kan macam dah keluar daripada fitrah itulah. Dia dah mengganggu. So that time saya pernah juga ada yang saya rukiahkan. Jadi yang pakcik dengan makcik ni pun sama juga. Yang kira dia punya isteri dia ada masalah. Memang kena gangguan. So saya bilang selalulah solat berjemaah sama-sama. Dia bilang saya sudah cuba Ustaz. Tapi tiap kali saya nak solat jemaah ni, saya kat depan, isteri saya kat belakang. Dah pakai telekung apa semua dah siap. Bila saya takbir je Allahu Akbar, dia dah start main loncat-loncat kat belakang. Isteri dia. Loncat-loncat. Dah loncat-loncat, dah tepuk-tepuk dengan telekung tu. So macam it is hard for them also. Walaupun diorang cuba untuk lawankan, tapi memang susah. Okey, satu lagi soalan ada selalu saya dengar orang adalah yang kena buatan, kena gangguan, lepas tu dia suka macam pergi kat ustaz ni, dah okey, macam tak baik pergi ustaz ni. Menjam-jam pergi ustaz ni, pergi ustaz ni. So apakah adakah itu okey ataupun apakah nasihat ustaz untuk mereka-mereka yang yalah dorang-dorang tu yang macam jam tu one after another? Nasihat saya jangan buat macam gitu. Sebab kadang-kadang kita nak membandingkan antara perukiah ini, perukiah A, perukiah B, C dan lain-lainnya. Sebetulnya masalah dia bukan pasal perukiah tau. Masalahnya adalah diri orang tersebut. Dia dah pergi perukiah A, dah baik. After that tak okey lagi. Kemudian dia pergi B.
baik, tak okey lagi. C. Nak panggil ruqyah A sampai Z pun, kalau memang diri dia ibadah tak kuat, zikir tak ada, tak menjaga solat, tak pernah puasa sunat, tak pernah tahajud, tak pernah solat taubat dan lain-lainnya, percuma. Benda tu tetap akan datang balik. Disebabkan apa? Tak ada pelindung, tak ada shield daripada diri dia sendiri. So itu yang kita kena faham. Ingat tu, untuk shield diri anda sendiri ialah dengan buat ibadah. Yes. Okey. Dan apa? Solat lah betul lah. Betul. Itu paling penting. Tapi kadang-kadang ada juga yang time tengah sujud tu, saya pernah tanya dia, time solat tu rasa apa tu? Dia cakap rasa sakit, especially time sujud. Bila time sujud macam ada benda tu cucuk, tak ada punya tengkuk belakang dia cucuk. Jadi dia macam kadang-kadang ada orang yang bila sujud tu dia nak doa kan lama-lama. Jadi benda tu tak kasih doa. Dia kasi agitated lah. Agitated terus dia macam. Tapi selalunya nawaitu tu nak sembayang. Tapi bila time datang tu kan Dia sampai susah. Nah, kau macam ni macam mana? Kau nak try macam Khairul ni, try susah. Dan especially kalau ada family, maknanya family member sendiri kena bantu. Kena tarik dia sendiri. Kalau ada isteri dia yang kena bantu. Ataupun sebaliknya lah. Ataupun kalau rumah dekat dengan masjid, pergi masjid. Kalau boleh. Takut nanti dia cakap jangan pergilah, malas sedangkan kat rumah tapi kadang-kadang kalau InsyaAllah boleh. Pergi masjid sekali activate, dia tahan juga. Jadi lain cerita. Okey lah. Okey, nampak senyap. Okey, ada apa nak tambah Ustaz? Mungkin ada macam nasihat apa-apa untuk mereka kat rumah sekarang ni? Yalah, nasihat saya jangan takut pada mereka. Takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu paling pertama. Kemudian yang kedua, kalau boleh belajar basic ruqyah, belajar basic ruqyah. Basicnya tadi dah Ustaz, betul? Macam tadilah yang kita sebutkan. Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul. Yes, betul. Betul, itu basic. Betul. InsyaAllah. Belajar basic ruqyah, kemudian kalau boleh ruqyahkan your family members, ruqyahkan mereka dulu sebelum kita panggil ustaz lah, kalau boleh. Jadi boleh try. Tapi jangan berhenti situ je lah. Tapi of course kita kena tambahkan lagi dengan ilmu pengetahuan yang lain-lain juga. Itu setakat basic je kan. Okey, saya rasa kita pun dah buat panjang. Diharapkan perbualan kita ini sikit sebanyak memberi kata orang tu sedikit tips kepada korang semua kat rumah yang sedang menonton. Dan terima kasih kepada Najib, Khairul dan Ustaz Fadli kerana sudi bersama kami. Kesian semua besok New Year hari ni kat sini. Macam faham. Okey, dan jangan lupa like, share, subscribe dan tekan lonceng notification ni kalau anda inginkan updates daripada kami. Dan komen-komen lah, apa komen kat bawah ni. Kalau nak tanya apa-apa pada Ustaz, Ustaz ada link sendiri. Kalau ada minta pertolongan ke apa, boleh tanya Ustaz. Jangan message kita ataupun Najib minta tolong boleh tak? Tak pasal-pasal. Tolong ajar berlakon. Itu boleh. Tapi tolong lain-lain mungkin Ustaz forward pada Ustaz. Betul, linknya semua di bawah. Dan seperti biasa, sebelum kita undur diri ni semua, Ustaz Absal tidak tengok situ Ustaz. Tak ada. Adakah sesuatu di situ? Sebab daripada tadi saya ada rasa lain, tapi memang berat, bukan berat macam sebab tu saya diam, tengah baca, tengah lawan, tapi mungkin berjaya ya. InsyaAllah. Mungkin berjaya, saya rasa ringan sekarang. Dan ringan untuk bangun dan angkat kaki jalan untuk ambil sesuatu buat tetamu. Okey, kat sini seperti biasa, kalau tamu datang kita kasih buah tangan. Okey. Okey, kita ada saya kasi pada Ustaz lah ke Khairul nak pegang? Khairul pegang lah Okey. Ada layang-layang insyirah. Mana? Okey, sini. Thank you. Kita ada centang, authentic centang daripada Zuliana. Dan kita ada Coffee Boy, pandan latte di sini. Macam-macam ada flavor. Coffee Boy. Ustaz pegang Ustaz, minta maaf Ustaz Boleh, tak ada masalah. Okey. Dan kita ada daripada Cookies and Cakes by Hanis. Ini apa kata tu, onde-onde cake seperti biasa dalam botol. Minta maaf tuan Tuhan pula. Minta maaf Ustaz. Ya ampun. Kan tak nampak tak? Ya Allah. Itu nanti kita Astagfirullah, apa saya berbual ni? Okey. Dan ini cookies. Cookies poker. Nampak? Okey, nampak dahsyat Poker? CP. Nampak? Yes, poker. Okey.
Tu muka saya. Oh, really Okey. Dan ini daripada Wally Fragrance. Dan ini semua you all dapat. Bukan apa. You all semua satu je gini. Lepas tu satu lagi ada Shiroki Studio. Okey, Shiroki Studio ni dia macam spa lah. Owned by orang kita juga. Eksklusif. Nak pergi sana kena buat booking. Jadi boleh rendam kaki, boleh rendam badan. Dan ownernya katanya pernah ada penyakit dan beliau lalui benda ni sendiri. Dia beli mesin ni. Lepas tu bila dia baik, dia cakap, why not aku buat bisnes macam ini, aku tolong semua masyarakat yang ada penyakit. So ini dia. Dia 20 minit je. Jadi awak boleh buat 1+1, sesiapa boleh buat isteri. Dan itu saja, saya rasa bagi anda di luar sana, kalau nak tahu apa-apa yang saya dah bagi kepada tamu-tamu kita hari ini, linknya semua di bawah. Dan ingat, tahun depan 2021, Januari 2021, saya ada 4 tetamu istimewa. Siapakah dia? Jangan lupa minggu depan malam Jumaat, puaka tidak kenal usia. Happy New Year. Nah, terima kasih banyak kepada kita punya pada Ustaz, terima kasih banyak. Sama-sama. Redang, Pak. Super. Okey. Haradang. Panas. Jangan lupa untuk tekan betang. Astagfirullah, saya tahu Ustaz. Okey, assalamualaikum. Apa khabar semua? Syirik. Apa? Tu tak boleh. Ini green tea lain. Tak boleh. Episod tadi dibawakan khas oleh Sunny Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya? Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. See you next week ya guys.